Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sekitar 2.2 juta penduduk Gaza diramal menghadapi kebuluran terburuk menjelang Februari ini. Menurut laporan sistem pemantauan kebuluran PBB, setiap individu di Gaza dijangka berdepan isu keterjaminan makanan yang kronik atau lebih teruk. Ia merupakan tahap paling tinggi dalam skala 5 fasa keterjaminan makanan IPC bagi mana-mana kawasan atau negara. Laporan itu memberi amaran bahawa kira-kira 50% penduduk diramalkan berada dalam fasa darurat termasuk kekurangan zat makanan akut yang sangat tinggi dan pertambahan kematian secara mendadak. Selain itu, laporan sama turut meramalkan sekurang-kurangnya 1 daripada 4 isi rumah atau lebih setengah juta orang akan menghadapi keadaan terburuk iaitu pada tahap 5. Hamas mengulangi kenyataan bahawa Israel telah ditakdirkan gagal untuk menghapuskan sayap bersenjata pergerakan itu. Serangan berterusan rejim Zionis maupun operasi ketenteraan secara langsung tidak dapat membebaskan tebusan yang ditahan di Gaza. Jurucakap Brigade Ezzadin Al-Qassam Abu Hubaidah berkata pembebasan akan berlaku hanya menerusi rundingan. Abu Hubaidah memberi amaran bahawa tembakan Israel boleh menyebabkan kematian lebih banyak tebusan. Selain itu, sayap bersenjata Hamas turut mengeluarkan video menunjukkan 3 tebusan Israel yang didakwa telah terbunuh dalam serangan Israel. Hamas telah membebaskan lebih 100 tebusan termasuk 80 warga Israel sebagai pertukaran bagi pembebasan 240 wanita dan remaja Palestin yang ditahan rejim Zionis. Satu kejadian tembakan di sebuah universiti di Prague pada Khamis telah menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh, 24 orang cedera di mana 10 daripadanya parah. Ketua Polis Prague berkata pihaknya telah berjaya menahan suspek sebelum mencuba untuk membunuh dirinya. Insiden berlaku di sebuah fakulti di Universiti Charles yang terletak berdekatan destinasi tumpuan utama pelancong seperti Jambatan Charles. Polis meminta untuk tidak mendedahkan identiti pelajar itu dan terpaksa menutup dataran dan kawasan bersebelahan bangunan berkenaan. Pada awalnya, Perkhidmatan Kecemasan melaporkan sekurang-kurangnya 9 mangsa parah, 5 mengalami kecederaan sederhana, serius dan 10 lagi cedera ringan. Polis menutup kawasan kejadian selain meminta penduduk yang tinggal berhampiran supaya berada di dalam rumah. China-Vietnam komited perkukuh hubungan dua hala demi manfaat lebih besar rakyat kedua-dua negara sekaligus beri sumbangan positif kepada keamanan dan kestabilan rantau dan global. Kesepakatan itu dicapai menerusi pertemuan Presiden China Xi Jinping bersama Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Hanoi. Menerusi lawatan kerja 2 hari, Jinping itu beberapa perjanjian kerjasama telah dimeterai meliputi beberapa bidang yang diyakini dapat beri manfaat besar kepada Beijing dan Hanoi. Ia antaranya menyentuh pembangunan rakyat China dan Vietnam yang berkongsi masa depan bersama, fokus kepada kepentingan strategik, seterusnya membawa lembaran baharu kepada ruang kerjasama kedua-dua negara. Perancis pertahan undang-undang imigresen yang diluluskan Parlimen meskipun berdepan kritikan. Presidennya Emmanuel Macron berkata undang-undang itu jelas bertujuan menghalang golongan migran daripada berhijrah ke Perancis secara tidak sah dan menghalang sistem sosial daripada terbeban. Jelas beliau pendatang yang sebelum ini bekerja tanpa dokumen akan diberikan permit menetap di bawah syarat-syarat tertentu. Undang-undang kontroversi itu diluluskan oleh Parlimen pada Selasa biarpun beberapa tekanan daripada parti pembangkang konservatif Les Republicans. Bagaimanapun, Macron berhasrat mengemukakan undang-undang itu kepada Majlis Perlembagaan susulan terdapat beberapa isu mengenai perlembagaan. Dunia 10 pagi berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad paduan penuh harapan.